Berita menarik hari ini di Asoka.com, Ahad 12 Disember. Baiklah, Sabah hari ini mencatat 197 kes baharu COVID-19 yang pertama di bawah 200 dalam tempoh 5 bulan sejak akhir Jun lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Mas Sidimanjun berkata kes hari ini menunjukkan penurunan 90 kes daripada 287 kes malam. Sabah mencatat jumlah kes harian terendah sejak 29 Jun 2021 dengan hanya 197 kes baharu hari ini, iaitu 90 kes lebih rendah berbanding semalam. Sementara itu, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak 20 juta ringgit bagi pembayaran insentif harga getah dalam Belanjawan Sabah 2022 untuk membantu pekebun kecil dan penoreh getah di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata melalui insentif itu, pekebun kecil akan diberi tambahan harga getah sebanyak 25 sen sekilogram bagi getah kentalan. Pada masa sama, katanya Lembaga Industri Getah Sabah Leaks akan menyumbangkan subsidi sebanyak 5 sen bagi sekilogram getah kentalan, menjadikan jumlah tambahan harga bagi sekilogram getah kentalan ialah 30 sen sekilogram pada tahun depan. Katanya melalui Belanjawan Sabah 2022, Leaks diperuntukkan sebanyak 5.23 juta ringgit bagi perbelanjaan pembangunan selain terus menerima geran bantuan kerajaan sebanyak 11 juta ringgit. Haji Ji berkata Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah JRS sentiasa peka dan prihatin terhadap masalah yang dihadapi pekebun kecil dan penoreh getah di negeri ini. Katanya kerajaan sentiasa mencari jalan untuk membantu, terutama ketika negara masih bergelut dengan masalah COVID-19 yang menyebabkan golongan berkenaan turut menerima kesan akibat pandemik. Menyedari dan memahami situasi sukar ini, beliau berkata kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai bantuan termasuk bantuan Sabah Prihatin 1.0 hingga 3.0 secara one-off yang mencecah bayaran lebih 353 juta ringgit selain pemberian bakul makanan kepada semua rakyat yang terjejas termasuk pekebun kecil getah bermula sejak akhir tahun lalu. Jelasnya selain COVID-19, pekebun kecil juga terpaksa menghadapi keadaan cuaca yang tidak menentu terutamanya pada setiap akhir tahun sehingga menjejaskan pendapatan mereka. Haji J juga mengingatkan pengurusan dan semua lapisan kaki tangan Leaks agar terus berusaha meningkatkan lagi kualiti serta keberkesanan perkhidmatan kepada pekebun kecil getah terutama dalam aspek membangunkan milik pekebun kecil sehingga kepada pemprosesan dan pemasaran getah sehingga ke pasaran antarabangsa. Katanya Leaks juga perlu memikirkan kaedah baharu lain yang boleh membantu pekebun kecil dan penoreh getah di negeri ini. Manakala Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal menolak untuk bertanding di semua 222 kerusi parlimen. Beliau berkata warisan boleh bertanding di semua kerusi mengikut perlembagaan parti, namun pihaknya ketika ini hanya mahu mewujudkan pakatan dengan parti lain. Katanya ada pihak yang hanya melihat warisan sebagai sebuah parti tempatan Sabah, namun ia sebenarnya boleh bertanding di semua kawasan termasuk di Semenanjung. Diminta mengulas lanjut sama ada beliau berhasrat untuk bertanding di semua kerusi, beliau menolaknya. Sementara itu bercakap mengenai kerjasama dengan muda, beliau berkata parti itu boleh menggunakan logo warisan jika ia masih belum dapat didaftarkan. Mengulas berhubung usaha ke melebarkan sayap warisan ke Semenanjung, ia adalah sebagai pilihan untuk rakyat untuk memilih parti lain. Berita seterusnya, 3 lelaki ditahan selepas didapati memiliki 400 kg minyak masak selain peralatan memproses minyak berkenaan tanpa lesen dalam operasi di 2 lokasi berasingan di Jalan Labuk Sandakan semalam. Dalam serbuan bermula jam 9 pagi itu, operasi Pasukan Gerakan Am PGA berkenaan diketuai Pegawai Pemerintah Batalion 20 Beluran, Asisten Komisioner Muhammad Rafiq Muhammad Mustafa dengan kerjasama Pasukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Komander Brigade PGA Sabah Senior Asisten Komisioner Abdul Rani alias berkata bertindak atas maklumat dan pemerhatian selama hampir sejam, pasukan operasi berjaya menahan seorang lelaki yang memandu kenderaan Ford Ranger dalam keadaan mencurigakan. Katanya hasil pemeriksaan lanjut, pasukan operasi menemui 25 jeriken berkapasiti 30 liter yang berisi minyak disyaki minyak masak. Abdul Rani berkata kedua-dua suspek ditahan atas sebab memiliki barang-barang memproses minyak masak tanpa lesen.
Katanya pasukan operasi kemudian cuba menahan sebuah lori 3 tan yang dipandu seorang lelaki, namun suspek berjaya melarikan diri dan meninggalkan lori sebelum berjaya ditahan. Katanya hasil pemeriksaan lanjut, lori berkenaan didapati membawa tangki kosong berkapasiti 1.000 kg. Pihak KPDN HCP kemudiannya merampas kenderaan berkenaan dan dibawa balik untuk proses dokumentasi. Sementara itu, Abdurrani berkata hasil operasi kali ini pihaknya berjaya merampas minyak masak yang dianggarkan bernilai RM1.000 bersama kenderaan pacuan 4 roda dan sebuah lori. Katanya jumlah keseluruhan rampasan termasuk 2 kenderaan dan telefon bimbit milik suspek dianggarkan bernilai RM97.500. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana seramai 116 mangsa membabitkan 38 keluarga dipindahkan selepas kampung mereka dinaiki air sejak malam tadi. Semua mangsa membabitkan 56 lelaki dan 60 wanita terbabit dipindah ke 2 pusat penempatan sementara yang dibuka selepas kejadian banjir dilaporkan berlaku. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata 2 PPS yang dibuka adalah di Dewan Saint Teresa dan Dewan Sekolah Menengah Gosen. Katanya setakat ini pasukan bomba masih melakukan operasi memindahkan mangsa ke PPS dari kawasan banjir. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.